Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, Trick You Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pastinya dalam My Quran Time. Hari ini kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberi kesempatan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus bersama dengan Al-Quranul Karim. Dan hari ini kita telah sampai ke halaman yang ke-425 surah Al-Ahzab yang kita nak belajar, yang kita nak baca, yang kita nak ulang kaji pada hari ini, iaitulah dari ayat yang ke-51 sehingga ayat yang ke-54. Ibu, ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa khabar tu? Dia buat apa tu? Subhanallah. Pastinya walaupun dalam kesibukan kita singgah sekejap bersama dengan majlis ilmu, kita bersama dengan My Quran Time. Hari ini saya tak keseorangan. Hari ini alhamdulillah kita bersama dengan guru kita, pembimbing kita, murabbi kita, Al-Fadil, Al-Ustaz Profesor Madya, Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi. Guru saya dulu ni. Masya-Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan saya suka Prof Dr. Ahmad Sanusi, senyum sokmo. Tu dia. Tagline dia, senyum sokmo. Subhanallah. Jadi Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat. Ustaz Miji sihat Saya ada sakit tekak sikit. Oh, okey. Tapi mudah-mudahan selamatlah hari ini insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Sila Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Bertemu lagi kita dalam perbincangan, perbicaraan kita ataupun perbincangan kita mengenai tentang ayat-ayat Allah. Yang ini adalah sesi yang sangat menarik kerana kita mengabadikan diri kita, kita mengikhlaskan diri kita untuk meneroka isi kandung ayat-ayat Al-Quran seperti mana yang telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita mulakan perbincangan kita, mari sama-sama kita baca dahulu doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Taala menambahkan kita ilmu pada hari ini insya-Allah. Sedikit perkongsian ataupun recap balik, ulangan balik. Kalau hari ini kita baca muka surat 425, halaman yang ke-425, halaman yang ke-424 sebenarnya kita membicarakan tentang wanita-wanita yang boleh dikahwini oleh Rasulullah. Nanti yang ni kita akan tengok bagaimana ada dalam kalangan mereka yang menghadiahkan diri mereka, menawarkan diri mereka untuk berkahwin dengan Rasulullah. Hari ini kita akan masuk ke halaman 425. Mari sama-sama kita saksikan dahulu sinopsis
Pengajian kita pada hari ini mengenai daripada ayat 51 hingga ayat yang ke-54, iaitu mengenai tentang wanita yang Allah halalkan mereka dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada ayat 51 52. Manakala yang keduanya adalah adab bertamu ke rumah Nabi dan aturan hijab bagi isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, menarik kat sini, tetapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, perbincangan ini sebahagiannya melibatkan rumah tangga Nabi. Yang ni yang kita segan sikit nak bincang, kerana dia melibatkan rumah tangga Rasulullah. Nak cakap berkenaan tentang rumah tangga Rasulullah ni, kita kena hati-hatilah sikit. Sebab bukan calang-calang, kerana ummahatul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Kalau kita tengok 424 ayat yang sebelum ini menceritakan Allah Ta'ala memberikan kelonggaran ataupun tawassu'ah, kelapangan buat Rasulullah untuk berkahwin dengan orang-orang yang telah dikahwini oleh Rasulullah. Sesiapa sahaja yang dibenarkan untuk berkahwin dengan Rasulullah. Manakala dalam ayat tersebut tiba-tiba, yang ni saya ulang balik pada halaman yang sebelum ini, Allah Ta'ala membenarkan juga Rasulullah berkahwin dengan wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi. Allah Ta'ala membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Apabila ayat ini menyebutkan tentang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, ada riwayat yang menyebutkan bahawa Sayyidatina Aisyah dia rasa cemburu sikit. Yang ni sebab tu saya kata nak berbincang tentang rumah tangga Rasulullah, tentang isu domestik, isu dalaman rumah tangga Rasulullah ni susah sikit. Kerana dalam isu rumah tangga ni ada yang cemburu, ada yang jealous dan sebagainya. Dan kalau kita pernah dengar sebelum ni pun, Sayyidatina Aisyah ni memang kadang-kadang dia ada sedikit cemburunya kepada para isteri Nabi yang lain. Kalau tuan-puan masih lagi ingat hadis mengenai tentang Sayyidatina Khadijah, Rasulullah menyebut nama Khadijah sehingga kan Sayyidatina Aisyah terasa. Aisyah kata tak ada wanita lain ke? Allahu Akbar. Itu saya takut nak sebutkan tentang perkara ni sebab iyalah bukan nak kata orang wanita ni kadang-kadang bila dia ada cemburu tu susah sikit kita nak cerita, tetapi pengajarannya menarik. Begitu juga kalau tuan-puan pernah baca sebuah hadis bagaimana Sayyidatina Aisyah pernah tepis. Yang ni hadiah yang diberikan oleh isteri Rasulullah yang lain, lalu bila dibawa masuk ke rumah Rasulullah, Aisyah tepis pula hadiah tersebut. Jealous juga cemburu juga. Menunjukkan maknanya ialah isu rumah tangga dalaman Nabi, tetapi pengajarannya adalah bagaimana Allah Ta'ala abadikan kehidupan keluarga Nabi itu dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Tuan-puan perhatikan bagaimana sebenarnya Al-Quran ini bukan dikarang oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah yang karang, kenapa dia nak cerita isu rumah tangga? Allahu Akbar. Kalau Ustaz Tirmizi gaduh dengan isteri, takkan nak cerita dalam Facebook. Kita tak cerita, tuan-puan, perkara isu rumah tangga ni dalam Facebook sepatutnya. Kita tak ceritakan kepada orang ramai, tetapi Allah Ta'ala abadikan kehidupan Rasulullah dalam Al-Quran untuk kita hayati, untuk kita ambil pengajaran. Begitu tinggi kedudukan Rasulullah sehingga tidak ada rahsia di dalam kehidupan baginda. Allah Ta'ala jadikan dia sebagai pengajaran. Ayat yang pertama, lama mukadimah ni. Ayat yang pertama, ayat yang ke-51, Allah Ta'ala berfirman, turji man tasya'u minhunna wa tu'i ilaika man tasya'. Engkau boleh menangguhkan, iaitu menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para isteri Nabi, para isterimu, dan boleh juga engkau menggauli, iaitu bersama dengan sesiapa yang engkau kehendaki. Ayat ini dikatakan, kalau kita buka tafsir Al-Imam Ibn Kathir, begitu juga dengan tafsir Syekh Tantawi, ada mendatangkan riwayat mengenai, sama juga datang riwayat mengenai tentang Sayyidatina Aisyah. Apa hadisnya ataupun apa kisahnya, iaitu Sayyidatina Aisyah dia dikatakan rasa cemburu dengan wanita-wanita yang menghadiahkan diri mereka kepada Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat. Allah Ta'ala jelaskan keadaan bagaimana sebenarnya Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada Rasulullah. Allah Ta'ala bebaskan. Allah Ta'ala kata terpulang kepada Rasulullah bagaimana dia nak menggauli ataupun untuk dia menyusun masanya bersama dengan para isteri Nabi. Yang ni yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi, Ustaz Mizi. Al-Imam Qurtubi ada ceritakan mengenai tentang mengenai tentang bagaimana Allah Ta'ala memberikan kelonggaran buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk
menguruskan sendiri rumah tangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke Ustaz? Seronok waktu Prof tadi. Nak ayat tadi tu, ayat yang ke-51 tadi tu. 51 52 tu Ana baca dulu boleh tak? Baik, saya terlupa, masya-Allah. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Sebab menarik tu Prof. Ya, nanti kan pengkisahan itu sebenarnya. Jadi tak sempat pula nanti. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita baca ayat mana Prof? Ayat 51 52. Ayat 51 dah. Baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita lihat ayat 51 52. Kalau kita tengok halaman ini ada 1 2 3 4 ayat saja. Maksudnya ayat dia panjang-panjang sangat. Bila ayat panjang-panjang ni maknanya ada benda penting lah kalau nak disampaikan, Allah nak sampaikan. Jadi kita baca dulu ayat 51 52, lepas ini kita sambung kupasan tadi Ustaz. Tak ada mencelas. Tak ada masalah terus. Kita sambung lepas ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, mari kita mula dengan bacaan Murattal Bayati ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha 'alayk dhalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Demikianlah tadi bacaan ayat daripada 51 sampai ayat yang ke-52. Masya-Allah. Mungkin sebab nervous sikit Ustaz Tarmizi. Mungkin sebab nervous sikit. Jadi mungkin ada yang tertinggal, ada yang tertinggal. Nasib baik Ustaz Tarmizi ingatkan. Kalau tak saya terus cakap je tadi. Saya tengah kalik tadi dengar Prof perbincangan tadi. Subhanallah, masya-Allah. Baik tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk semula dalam perbincangan ayat yang ke-51. Yang mana kita dah cerita dah tadi ayat kalau sebelum yang sebelum daripada ayat 51 ni, ayat 50, Allah Taala menceritakan mengenai tentang Allah Taala menceritakan tentang
perempuan-perempuan yang dibenarkan oleh Rasulullah untuk Rasulullah berkahwin dengan mereka, sehinggalah ayat yang ke-51 ini Allah Ta'ala memberikan kelonggaran kepada Rasulullah. Rasulullah boleh berkahwin ataupun menggauli sesiapa yang dia kehendaki, dan Rasulullah boleh meninggalkan. Ayat itu maknanya menahan dahulu seketika wanita yang ingin digaulinya ni, iaitu di kalangan para isteri baginda Nabi. Menurut Al-Imam Qurtubi, sebenarnya ayat ini diberikan kelonggaran kepada Rasulullah untuk fokus ataupun untuk memberikan ruang buat Rasulullah memilih sesiapa ataupun menyusun jadual baginda sendiri. Kalau kita ikutkan kat sini, macam yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi, Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada Rasulullah untuk susun jadual baginda sendiri. Tetapi yang inilah yang Allah Ta'ala kata, turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Engkau boleh menangguhkan, menggauli sesiapa yang engkau kehendaki, dan boleh pula engkau menggauli sesiapa yang engkau kehendaki. Engkau boleh pergi kepada yang kau nak, kau boleh tangguhkan dahulu seketika, seakan-akan Rasulullah menyusun, diberikan oleh Allah Ta'ala peluang ataupun ruang untuk menyusun jadualnya sendiri. Tetapi tuan-puan kena faham bagaimana Rasulullah SAW ni seorang lelaki yang ataupun suami yang sangat adil sebenarnya. Perkara ni apabila dihuraikan oleh Al-Imam Syekh Tantawi, dia kata sebenarnya Rasulullah ni walaupun diberikan ruang untuk memberikan masanya kepada sesiapa yang dia kehendaki, tetapi baginda sangat menjaga maknanya dari aspek keadilan tu supaya tidak memberikan ataupun menyebabkan berlakunya kezaliman di antara isteri mereka. Yang ni yang kalau kita tengok bagaimana sebenarnya Al-Imam ataupun Syekh Tantawi ada menceritakan bagaimana Rasulullah sangat menjaga masa-masa di antara mereka ini semua agar mereka tidak maknanya terasa dizalimi itu tadi. Yang ni yang sebenarnya perlu kita pelajari. Maknanya kalau Ustaz Tarmizi ada lebih daripada seorang isteri, Masya-Allah. Ada lebih daripada seorang isteri, maknanya kena pandai menyusun masa tu. Ada ke Ustaz Tarmizi? Belum lagi. Belum lagi ya. Maknanya kat sini Allah Taala nak menceritakan bagaimana masa tu perlu diberikan dengan penuh keadilan ataupun dengan pembahagian masa yang betul-betul tidak menzalimi yang lain. Baik. Kemudian dalam ayat yang ke-52 Allah Taala meringkaskan ataupun Allah Taala memberikan ganjaran ataupun jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sebenarnya la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala antabaddala bihinna min azwajin. Yang ni menarik sebenarnya Ustaz Tirmizi. Apa Allah Taala kata? Tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula menggantikan mereka dengan isteri-isteri lain. Maknanya tadi Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada Rasulullah. Engkau boleh pilih yang mana, tapi di kalangan yang 9 ini sahaja. Yang ini adalah jaminan yang Allah Ta'ala berikan kepada para isteri Nabi. Kalau tadi mereka bimbang, macam mana ni Allah Ta'ala kata pada Rasulullah engkau boleh susun jadual engkau sendiri, nanti takut tak kena pula jadual dekat aku. Tetapi Allah Ta'ala kata la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala antabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna. Tidak boleh, tidak halal bagimu wahai Muhammad menikahi perempuan-perempuan yang lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan isteri-isteri lain. Yang Allah Ta'ala spesifikkan lagi, Allah Ta'ala kata meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan yang engkau miliki sahaja. Masya Allah. Maknanya kat sini adalah jaminan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah ataupun pada para isteri Nabi. Maknanya tadi kalau Allah Ta'ala dah beri kelonggaran, tetapi Allah Ta'ala tarik sikit, lepas ni dah tak boleh. Dah yang 9 ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dia kata 5 daripada mereka adalah wanita Quraisy, iaitu Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Aisyah, Ummu Habibah, Saudah dan Ummu Salamah. Yang 4 lagi yang bukan Quraisy, iaitu Safiyah, Maimunah, Zainab dan juga Juwairiyah bin Al-Harith. Jadi inilah 9 yang Rasulullah tidak lagi mengembangkan ataupun tidak lagi
memberikan ruang-ruang ataupun tidak diberikan ruang untuk menambah lagi setelah daripada turunnya ayat ini. Setelah daripada turunnya ayat ini, boleh Ustaz Tirmizi mungkin ulang balik ayat yang ke-52 untuk kita ambil part yang last wa kana Allah tu, nanti kita nak cerita sikit mengenai tentang perkara tersebut. Terima kasih kepada Ustaz Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan dibayar dikasihi Allah Subhanahu taala. Masya-Allah subhanahu tabarakallah, menarik sekali perbincangan pada hari ini, berkongsi dengan kita. Kadang-kadang doktor ya, kita baca je tak faham kadang. Betul. Kadang baca pun tak baca, tengok terjemahan pun. Jadi hari ini kita dapat belajar. Macam disebut di awal tadi, bercerita tentang keluarga, family Rasulullah SAW, ahli keluarga kan. Jadi baik, kita nak ulang sekali lagi Prof, ayat yang ke-52. Betul. Baik. Jom kita baca bersama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, kita tengok dalam dua penutup ayat yang Allah Ta'ala berikan kepada ayat yang ke-51 dan ke-52. Bila Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada Rasulullah untuk menyusun jadualnya sendiri, maka Allah Ta'ala kata wa kanallahu aliman hakima. Allah Ta'ala Maha mengetahui bahawa Allah Ta'ala Maha penyayang, memberikan kelonggaran kepada Rasulullah, dan Allah Ta'ala tahu yang Rasulullah boleh melakukan ataupun bersikap adil kepada para isterinya. Kalau dia tidak bersikap adil, maka Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dan di penghujung ayat yang ke-52 pula, bila Allah Ta'ala dah memberikan sekatan tidak boleh menambah lagi wanita yang lain, maka Allah Ta'ala kata wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Allah Ta'ala sangat memerhatikan ataupun Allah Ta'ala mengawasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita berhenti rehat dahulu seketika, kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Tapi sebelum tu tuan-puan, mari kita sama-sama bincangkan sedikit perkataan perbincangan kita, perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu haluma. Kita baca dah tadi, haluma maksudnya sangat sabar dan lembut. Disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 21 kali, yang mana kita tengok dalam penghujung ayat ke-51 Allah Ta'ala menyebutkan wa kanallahu aliman halima. Kita berehat dahulu seketika. Isteri cerdik yang salehah, penyejuk mata, penawar hati, penyejuk jiwa. Di rumah ia isteri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Dapatkan yang original lah. Itu antara sikit lah Prof ya. Okay. Lirik-lirik nasyid Raihan kalau tak silap, Abang Raihan kan.
berkenaan dengan istilah kita pun banyak cerita Ustaz tadi. Tarmizi nak tarik ni. Oh, nanti dulu. Itu lepas ni insya-Allah. Kan, jadi itu antaranya Ustaz, penyejuk mata, dan kita pun selalu doa sebenarnya Prof ya. Betul. Dalam kita jadi makmum, kadang-kadang jadi imam kita baca doa kan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ni kata silap dalam surah Al-Furqan, kata silap. Boleh sahabat-sahabat tuan-tuan boleh cari nanti dalam surah Al-Furqan. Dan kita telah baca tadi Al-Fadhil Ustaz Prof Dr. Ahmad Sanusi ayat 51-52 kan? Betul. Kita dah baca, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah perhatikan, banyak ayat-ayat dalam ataupun kalimah-kalimah dalam dua ayat ini, dia ada ataupun halaman kita ni dia ada banyak hun, dia ada sabdu. Betul. Jadi kalau kita nak wakaf tu kena hati-hati kan. Contohnya ayat 51, kulluhun. Jadi kita kena berhenti tu, kena ada dengung dia dua harakat. Itu sikitlah perkongsian sebelum kita nak lihat perkongsian tajwid pada hari ini. Kita nak melihat apakah yang kita nak share, nak kongsikan, iaitu ulang kaji ayat ataupun kalimah pilihan kita, iaitulah dalam ayat yang ke-53 halaman yang kita belajar pada hari ini, ayat yang ke-53 yang kita nak baca sekejap lagi. Kita tengok dulu kalimah dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala musta'nisina li hadith. Sekali lagi. Wala musta'nisina li hadith. Apa dia? Jelaskan huruf-huruf hamas. Jelaskan huruf-huruf ada sifat hamas. Wala musta'nisi kan. Jaga. Jangan kita tertukar jadi jadi shin pula. Ada tafashi, bukan. Yang ni hamas. Satu. Kemudian itu yang sin yang sukun, kan? Lepas tu ada huruf tha yang di akhir kalimah tu, li hadith. Jadi itu kalimah ataupun ayat pilihan kita untuk perkongsian tajwid berkenaan dengan sifat hamas. Wallahu alam. Selamat mencuba insya-Allah. Masya-Allah. Baik, kita dah pun mempelajari sedikit tadi pengajian ataupun kaedah bacaan Al-Quran. Betul. Bagi kita memperbaiki bacaan kita, dan itu adalah salah satu yang sebenarnya dituntut juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita tengok pula ayat yang dibacakan tadi oleh Ustaz Tirmizi, dia ada juga berkaitan tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk kepada perbincangan ayat yang ke-53 ni nanti, saya kira elok kita bacakan dahulu. Kerana nanti kalau saya dah bincang Ustaz Tirmizi nanti tak sempat bila nak baca. Jadi boleh mulakan dahulu. Baik, insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Prof Nadia Dr. Ahmad Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum kita baca sambungan ayat 53, 54, sikit saya tambah sikit dalam sifat hamas tadi. Maksud dia menyembunyikan atau membunyikan huruf yang berdesis atau berdesi kan, hamas tu kan. Tu dan nafas kita terlepas bila kita sebut. Dia tak tertahan nafas kita. Itu kan, contohlah sikit tu. Dan huruf dia kan, huruf dia ada 10. Fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Itu antara dia punya susunan key dia lah, ataupun susunan huruf-huruf dia. Ada 10 huruf. Yang kita belajar tadi 2 huruf, sin dan juga tha. Lagi 8 kita cari lepas ni insya-Allah. Tuan-tuan ibu-ibu ayah-ayah boleh cari insya-Allah. Kita sambung 2 ayat lagi, 53, 54. Tadi kita dah baca dengan bacaan Bayati, Prof ya. Kita cuba pula yang kali kedua ini dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi إلا أن
إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah tadi bacaan daripada ayat 53 dan ayat yang ke-54. Dan kalau kita tengok bagaimana Allah Ta'ala mendidik orang yang beriman. Kali ini kalau kita tengok ayat 51 dan ayat yang ke-52, Allah Ta'ala mendidik urusan dalam rumah tangga Nabi. Tetapi ayat 53 dan 54, Allah Ta'ala mendidik orang yang berada di sekeliling rumah tangga Nabi, iaitu orang-orang yang beriman yang datang hendak masuk ke rumah Nabi. Baik, mari kita tengok dahulu terjemahan dia. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masaknya makanan. Pertama, minta izin sebelum masuk untuk makan tu tadi. Yang kedua, jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan maka keluarlah. Maknanya tidak boleh mengganggu lama urusan dalam rumah Nabi itu sendiri. Dan yang ketiganya, sesungguhnya janganlah kamu memanjangkan percakapan, terlalu sembang lama sangat dalam rumah tersebut sehingga mengganggu tuan rumah. Yang keempat, apabila kamu meminta sesuatu keperluan daripada isteri Nabi, maka mintalah daripada belakang tabir. Dan yang kelima, janganlah kamu menyakiti hati Nabi, iaitu kamu tidak boleh menikahi para isteri Nabi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kat sini cantik
Kalau ayat sebelum tu Allah Ta'ala mendidik, memberikan pendidikan dalam rumah tangga Nabi kepada para isteri Nabi, manakala ayat yang seterusnya sebenarnya Allah Ta'ala menceritakan kepada orang beriman tentang adab-adab apabila nak datang masuk ke rumah tangga Nabi. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ada beberapa ulama dia sebenarnya dia menceritakan, memberikan asbabun nuzul, iaitu sebab penurunan ayat tersebut. Kalau ikutkan Al-Imam Ibn Ashur, dia menceritakan kisah yang pertama dahulu. Kisah yang pertama sebenarnya berlaku ketika Rasulullah SAW bernikah dengan Zainab bintu Jahsy. Lalu Rasulullah sana'a lahum ta'aman. Rasulullah buat makanan, panggil orang datang ramai makan ke rumah Nabi SAW. Tetapi mereka bila dah datang mereka bersembang-sembang. Yang ni yang kita bacakan tadi, fa iza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Kerana bila mereka sembang lama tu macam tak nak balik pula. Macam tak nak balik pula. Ini yang dikatakan Allah Taala menegur para sahabat, dia bersembang-sembang sehingga kan Rasulullah sendiri bangun. Rasulullah bangun dan Rasulullah keluar, barulah orang lain bangun. Allahu Akbar. Ini dikatakan maknanya kisah ni menarik. Maknanya Allah Taala tegur para sahabat kalau dah duduk rumah orang. Yang ni sebenarnya juga pengajaran buat kita juga. Kalau dah duduk rumah orang, janganlah sembang macam kedai mamak. Kedai mamak kesian dekat tuan rumah. Betul. Tuan rumah tu isteri dia dah penat masak dan sebagainya. Kita pula sembang macam kedai mamak, boleh order pula. Tambah satu lagi. Jangan macam tu tuan-puan. Kita tengok satu persatu. Yang ni ayat yang pertama ataupun kisah yang pertama yang menjadi punca penurunan ayat tersebut apabila ada dalam kalangan para sahabat yang duduk bersembang di rumah Nabi sehingga mereka tidak keluar, sehingga kan Nabi sendiri terpaksa berdiri. Dia orang tak faham lagi, lalu Rasulullah keluar, barulah bangun beberapa orang. Dan itu pun dalam riwayat menceritakan bagaimana masih lagi ada sebahagian sahabat yang tinggal bersembang di rumah Nabi. Allah Taala tegur sikap mereka. Allah Taala kata fa idza ta'imtum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Itu yang pertama, sebab penurunan ayat ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ashur. Manakala sebab yang kedua adalah seperti mana yang diceritakan sendiri oleh ataupun diriwayatkan daripada Saidina Umar, yang mana Saidina Umar dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yadkhulu alaikal birru au baru wal fajir. Dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang masuk ke rumah engkau ni ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Ada orang yang mungkin orang Islam betul-betul beriman, tetapi mungkin ada golongan munafik yang dengki terhadap rumah tangga Nabi SAW. Lalu Saidina Umar kata, tidak boleh ke ataupun boleh tak diturunkan ataupun tidak boleh ke diperintahkan agar seseorang yang ingin berurusan dengan para isteri Nabi, maka berurusanlah di belakang min wara'i hijab, di belakang hijab tu tadi, supaya dia menjaga. Ini kan Allah Taala kata zalikum atharu lakum liqulubikum wa qulubihinna, bagi menjaga jiwa ataupun hati orang yang beriman, menjaga hak di antara ataupun menjaga urusan adab mereka antara dengan mereka dengan para isteri Nabi itu tadi mestilah dijaga. Lalu Allah Taala turunkan juga ayat yang menceritakan tentang ayat hijab ini, iaitu ada perantaraan ada ataupun tabir tadi yang memberikan penghalang antara mereka berdua. Urusan itu tidaklah dilakukan secara sewenang-wenangnya. Jadi kalau kita tengok dekat sini ada dua kisah yang menarik. Kisah yang pertama, bagaimana para sahabat duduk lama di rumah Nabi sampai tak nak balik. Yang keduanya adalah Saidina Umar perasan. Ini bagusnya Saidina Umar. Sebab itulah dalam sebuah hadis yang sahih, Saidina Umar sendiri kata, wafaqtu rabbi fi thalas. Aku punya pandangan ni bertepatan dengan apa yang Allah Taala turunkan wahyu dalam 3 perkara. Yang pertama mengenai tentang ayat hijab. Yang kedua mengenai tentang asra, iaitu ayat Badar kan. Maknanya tawanan Badar tu Saidina Umar perintahkan ataupun pandangan dia adalah dihapuskan sahaja kerana Saidina Abu Bakar nak dimaafkan. Tetapi Umar kata mana boleh, mereka ni kalau dikekalkan akan memberikan mudarat kepada umat Islam. Dan yang ketiganya mengenai tentang wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maknanya menjadikan maqam Ibrahim tu tempat salat ataupun tempat Rasulullah mendirikan salat tersebut. Ini adalah antara pandangan Saidina Umar. Sebab itulah dalam sebuah hadis
ada yang menyebutkan kalaulah ada nabi selepas daripada aku, barangkali Saidina Umar lah orang dia. Jadi menarik dekat sini kalau kita perhatikan mengenai tentang asbabun nuzul, ayat yang ke-53 mendidik umat Islam mengenai tentang adab, mengenai tentang adab. Baik, sekarang ni kita tengok juga ada beberapa aturan. Yang ni pengajaran buat diri kita. Pengajaran yang pertama tadi bab rumah tangga Nabi, kita hendaklah berlaku adil dengan isteri. Pengajaran yang kedua pula bagaimana sekiranya kita nak masuk rumah orang. Isti'zan tu tadi, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Kalau ikutkan sebenarnya ayat ini adalah tentang adab bagaimana kita nak masuk ke rumah Rasulullah, tetapi secara umumnya kalau kita boleh ambil pengajaran dekat sini sebenarnya bagaimana adab kita untuk masuk ke rumah orang. Kalau ikutkan sebenarnya hukum isti'zan ni, hukum minta izin ni sebenarnya kita perlu minta izin untuk masuk ke rumah seseorang. Dan para ulama kata haram kita masuk rumah seseorang tanpa izin mereka. Yang ni yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kalau dalam surah An-Nur ada menceritakan tentang bagaimana Allah Taala perintahkan kalau kita nak masuk rumah orang, memang pertama sekali perkaranya hendaklah kita minta izin. Sama macam dalam ayat ni dia kata tak boleh masuklah tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum, melainkan sekiranya kamu dibenarkan untuk masuk ke rumah tersebut. Adab yang kedua yang kita belajar daripada surah ataupun ayat ini juga sebenarnya ibu ayah tuan-puan adalah ghaira nazirina inaha. Jangan kita tengok-tengok rumah orang tu terlalu excited sangat. Oh, ini sebenarnya kita kena ajar sebenarnya Ustaz Tarmizi. Dia kira habis. Dia kira lasir warna apa, sofa beli kat mana apa semua. Semua dia tanya. Jadi sesi soal siasat. Jadi sesi soal siasat sehingga kan yang perlu dididik juga sebenarnya anak-anak. Oh, subhanallah. Allahu akbar. Kadang-kadang anak-anak ni dia masuk rumah orang, dia buat macam rumah sendiri pun. Yang ni sebenarnya pengajaran yang menarik kita belajar. Allah Taala kata ghaira nazirina inaha. Kalau ikutkan memanglah dikatakan kamu jangan kamu melihat ataupun tanpa kamu maknanya jangan kamu melihat-lihat perkara yang sepatutnya tidak perlu dilihatlah. Sebab kalau ikutkan dalam hadis ada ceritakan. Kalau dalam hadis memang ada ceritakan ada seorang lelaki yang masuk ke rumah baginda Nabi SAW sehingga kan baginda Nabi berasa terasa dan dia kata lau a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi fi ainaika. Kalaulah aku tahu kau sedang melihat-lihat macam siasat rumah aku akan la ta'antuka, makna aku akan cucuk mata. Maknanya Rasulullah tak benarkan tuan-puan kita sesuka hati masuk rumah orang menyiasat ataupun ialah macam soal sedidik. Sebenarnya tak elok. Dari sudut adab pun sebenarnya tak elok juga. Tentang bagaimana kita masuk rumah orang ghaira nazirina inahahu, tanpa kita memanjangkan penglihatan kita melihat perkara-perkara yang sepatutnya tidak perlu. Yang ketiga, ada juga diajar dalam hadis mengenai tentang bagaimana kalau nak datang rumah orang, sebenarnya kedudukan kita minta izin tu pun Rasulullah ajar. Maknanya tak boleh kita berdiri depan pintu memang assalamualaikum tengah nak tengok pintu. Maknanya jangan sampai orang tu mungkin isterinya tidak bersedia lagi. Jadi yang ni memang diajar dalam hadis. Rasulullah kata apabila datang seorang lelaki, dalam hadis ada menceritakan dia berdiri di hadapan rumah Nabi sehingga Rasulullah betulkan kedudukan beliau. Dia kata kalau engkau nak duduk minta izin, maka minta izinlah sengit sedikit supaya tidak nampak basar pandangan kamu tu menghadap ke rumah, kerana itulah tujuan isti'zan. Rasulullah kata itulah tujuan minta izin, kerana kita nak menjaga pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Masya-Allah. Sebenarnya sangat menarik mengenai tentang perkara-perkara minta izin, adab-adab dalam rumah, jangan terlalu panjang bersembang, jangan melihat-lihat orang punya aset-aset dalam rumah. Kemudian jangan pula kemudian adab juga dikatakan di sini mengenai tentang hijab, iaitu kita jaga pertuturan kita dengan orang yang ajnabi. Maknanya orang yang bukan mahram kita, jangan kita kacau ataupun bersembang macam tidak ada batas-batasnya. Jadi ini antara pengajaran yang menarik daripada ayat ini. Mari kita sama-sama saksikan resolusi ataupun apa yang kita boleh aplikasikan daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertama, sentiasa bina amal
amal personal yang baik kerana Allah amat memerhati. Yang kedua, hormati Nabi SAW sebaik-baiknya dari aspek adab dan sebagainya. Dan yang ketiga, yakin segala amal kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati ilmu yang kita pelajari pada hari ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan isteri kami, anak-anak kami, zuriat keturunan kami penyejuk mata memandang buat kami ya Allah, dan juga menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna taqabbal. Alhamdulillah, selesailah tadi pengajian kita daripada ayat 51 hingga ke ayat ke-54. Ya. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian dalam sesi akan datang. Dan sebelum tu, mari sama-sama kita sedikit memberikan sumbangan kepada tabung gerakan Al-Quran. Yang mana dengan tabung gerakan Al-Quran ini, kita memperkasa program-program pengajian Al-Quran kita. Mudah-mudahan program-program ini dapat memberikan manfaat dan menghidupkan masyarakat yang harmoni. Kita bertemu lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.